Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan untuk satu tajuk dalam mata pelajaran matematik sekolah rendah. Cuma kita perlukan sedikit kefahaman untuk menguasai topik ini. Okey, pertama sekali kita seperti yang kita lihat di skrin, tajuk kita pada hari ini adalah nisbah dan kadaran. Ada 4 perkara yang perlu dilihat semasa kita nak menyelesaikan soalan berkaitan nisbah dan kadaran. Pertama sekali adalah nisbah dan kadaran mestilah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Contoh, jika yang kita ingin nisbahkan itu dalam bentuk cm, jadi kedua-duanya juga perlu dalam bentuk cm. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk kita menulis nisbah ini adalah bila kita tengok di sini ada A titik bertindih B. Cara kita menyebut dan menulis adalah nisbah A kepada B. Titik bertindih ini gantikan kepada. Jadi ia akan jadi nisbah ini wajib berada. Nisbah ini perlu kita letakkan di depan. Kemudian kita letak A kepada B. Kepada ini merujuk kepada titik bertindih ini. Jadi bila kita nampak A titik bertindih B ini, tulislah dengan nisbah A kepada B. Ini ayat yang lengkap. Seterusnya yang ketiga yang perlu kita tahu untuk nisbah dan kadaran adalah simbol nisbah adalah simbol titik bertindih. Bukan simbol sama dengan ataupun yang lain lah. Jadi bila kita jumpa soalan yang ada titik bertindih begini, itu adalah simbol nisbah dan soalan nisbah untuk kita selesaikan. Yang keempat adalah tak perlu tulis unit. Contoh RM1, RM2. Jadi RM ini tidak perlu ditulis, hanya tulis nisbah 1 kepada 2. Okey, jelas. Ini adalah 4 ciri yang perlu kita tahu dalam kita nak menyelesaikan soalan nisbah dan kadaran. Baiklah, kita akan teruskan kepada contoh soalan untuk kita lebih faham. Okey, seperti yang kita nampak dekat sini, ada 3 bintang dan 5 bulatan merah. Jadi, tuliskan nisbah bintang kepada bulatan merah. Bagaimana? Jadi yang disebutkan kat sini pertama sekali adalah bintang kepada bulatan merah. Bintang ada berapa? 1. Bintang ada 1, 2, 3. Jadi tulis 3. Bulatan merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi inilah jawapan kepada contoh soalan ini, iaitu nisbah 3 kepada 5, iaitu nisbah bintang kepada bulatan merah. Kita teruskan kepada soalan seterusnya. Contoh soalan seterusnya ini adalah Ali ada 2000 gram buah oren dan Ahmad ada 1 kilogram buah oren. Jadi tuliskan nisbah buah oren Ali kepada buah oren Ahmad. Pertama sekali bila kita dapat soalan, kita kena tulis apa yang ada dalam soalan. Okey, Ali ada 2000 gram. Okey, kita tulis. Ahmad ada 1 kilogram buah oren. Jadi, apakah nisbah buah oren Ali kepada Ahmad? Ali kepada Ahmad. Ali kepada Ahmad. Jadi tulis ikut apa yang datang dulu. Ali datang dulu kan? So kita tulis Ali dulu, kemudian dinisbahkan, kemudian kita nisbahkan kepada Ahmad punya oren. Alright. Jadi seterusnya bila kita dapat soalan begini, unitnya tidak sama. Buah oren Ali dalam bentuk gram, buah oren Ahmad dalam bentuk kilogram. Pertama sekali kita kena tukar dahulu unit bagi sama untuk kita teruskan kepada step-step seterusnya. Jadi kita tulis formula. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau 2000 gram, berapa kilogram? 2 kilogram. Okey. Kita teruskan. Okey, kita dah dapat dah. Ali jadi 2 kilogram lah. Kita dah tukar gram kepada gram. Jadi Ali dah 2 kilogram. Ahmad tadi 1 kilogram. Inilah nisbah buah oren Ali kepada Ahmad. Okey, baiklah. Kita akan tengok contoh soalan untuk kita lebih memahami dan menguasai tajuk nisbah dan kadaran. Okey, soalan yang pertama. Kita tengok di sini. Nisbah limau kepada tembikai ialah 4:5. Jika limau 8 biji, berapakah bilangan tembikai? Setiap soalan yang kita baca, kita perlu tulis untuk kita lebih nampak. Okey, limau kepada tembikai adalah 4 kepada 5. Jadi kalau limau ada
8. Jadi kalau limau ada 8, berapa tembikai? Wajib kita ingat bila kita buat nisbah adalah jika kiri kita darab dengan 2, kanan juga perlu didarabkan dengan 2. Jika kiri didarab dengan 3, kanan juga perlu didarab dengan 3. Begitu juga seterusnya. Maksudnya apa yang kiri buat, kanan pun kena buat juga. Jadi sekarang ini 4 limau nak jadi 8 limau. Perlu darab dengan berapa? Darab dengan 2. 4 darab 2, 8. Jadi, jika limau 8, tembikai berapa? Tembikai juga perlu didarabkan dengan 2. Disebabkan sebahagian kiri dah didarabkan dengan 2, kanan juga perlu didarabkan dengan 2. Jadi, tembikai 5 darab 2. Jadi, 10. Jadi, berapa jumlah tembikai sekarang? Jumlah tembikai adalah 10 buah. Mudah, kan? Okey. Okey, baiklah. Kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya adalah nisbah kambing kepada lembu adalah 2, 3. Jika lembu 15 ekor, berapakah bilangan kambing? Okey, kita tulis dahulu. Bila kita dapat soalan, kita tulis dahulu. Nisbah kambing K, kambing, kepada lembu L, lembu, adalah nisbah 2 kepada 3. Jadi, jika lembu 15, berapa kambing? Seperti yang saya dah sebut tadi, bila kanan atau kiri darab 2, di sebaliknya juga perlu didarabkan 2. So, sekarang ni 3 nak ke 15, berapa? Perlu didarabkan dengan berapa? 3 darab 1, 3, 3 darab 2, 6, 3 darab 3, 9, 3 darab 4, 12, 3 darab 5, 15. Jadi 3 darab 5, 15. Jadi bila kanan didarabkan dengan 5, kiri juga perlu didarabkan dengan 5. Jadi 2 darab 5 sama dengan 10. Jadi berapakah bilangan kambing? 10 ekor kambing. Okey. Dalam nisbah dan kadaran, ada 2 lagi perkara penting yang perlu kita ingat. Biasanya kita akan jumpa soalan yang ditanya, ayah membeli 2 ekor ayam. Ayah membeli 2 ekor ayam dengan harga RM24. Ini contoh soalan. Berapakah harga jika ayah membeli 5 ekor ayam? Ada 2 perkara yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah bahagi untuk cari 1 unit. Bila kita dapat soalan begini, mestilah bahagi dulu untuk dapatkan harga 1 unit. Berapa? Kemudian, darab untuk cari kadaran. Okey, kita buat soalan. Kita buat soalan tadi, soalan ayam tu. Okey, ayah beli 2 ekor ayam dengan harga RM24. Okey, ini nisbah yang kita dah tulis. Okey, 2 ekor ayam bersamaan dengan RM24. Sekarang ni, kalau ayah nak beli 5 ekor ayam, berapa harga? Okey, kita balik kepada prinsip yang kita dah cerita tadi. Pertama adalah bahagi untuk cari 1 unit. Sekarang ini, tadi 2 ayam yang ayah beli sama dengan RM24. Kita kena bahagi 2 dulu. Untuk dapatkan 1 ayam, berapa harga? 2 bahagi dengan 2 sama dengan 1. 1 ayam lah. Kita nak tahu 1 ayam. Jadi, bila 2 bahagi dengan 2, 24 juga perlu bahagi dengan 2. Akan dapat 12. Jadi, harga 1 ekor ayam kalau ayah beli, harga dia adalah RM12. Kita kena cari yang 1 unit dulu. Kemudian tadi kan soalan tanya, kalau ayah beli 5 ekor ayam, berapa ringgit? Sekarang adalah masa untuk kita guna prinsip yang kedua ini, iaitu darab untuk cari kadaran. Kena darab dengan berapa? Ayah nak beli 5 ekor ayam kan? Jadi kita kena darab dengan 5. 1 darab 5. 1 darab 5, bila kiri darab dengan 5, kanan juga perlu didarabkan dengan 5. Iaitu 12 darab 5. RM12 untuk 1 ayam, perlu dikalikan dengan 5. Jadi kalau 5 ekor ayam ayah beli, 12 darab dengan 5, dapat 60. 5 ekor ayam bersamaan dengan RM60. Okey, ini adalah antara 2 prinsip yang untuk kita ingat lagi, iaitu apa pun soalan dapat, bila kita nak tahu berapa ringgit kalau kita beli 5, berapa ringgit kalau kita beli 7, cari dahulu untuk 1 unit berapa harga.
kemudian baru kita darabkan dengan bilangan yang ditanya di dalam soalan. Jadi sekadar itu dahulu untuk kelas kita pada hari ini berkenaan dengan topik nisbah dan kadaran. Moga-moga kelas kali ini dapat menambahkan kefahaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.